Bagi seseorang yang solat itu berusaha dengan semampu yang mungkin untuk menjadikan solat dan khusyuknya itu dengan sempurna dan sebaik mungkin, hendaklah hati dan anggota bersikap tetap dan teratur agar keduanya itu tidak lari daripada bersikap tidak teguh dan menjadi sia-sia. Berdoalah padanya, ya Allah, aku mohon padamu istiqamah dalam mentauhidkan Kau. Berilah kekuatan untuk aku sentiasa menepati janjimu dan menjaga batas-batas pada setiap ketetapanmu. Yang kedua, istiqamah dalam solat merupakan salah satu disiplin dalam jiwa. Ia merupakan sifat akhlak yang sempurna dan tanpa istiqamah, akhlak akan boleh menjadi buruk. Oleh itu, hati hendaklah sentiasa lurus dan teguh dengan sifat-sifat yang telah disebut sebelum ini. Berintihlah padanya dengan menyebut, ya Allah, teguhkanlah hatiku dalam mengingatimu, dan janganlah engkau palingkan hatiku ini buat selama-lamanya. Maksudnya begini, kalau kita nak istiqamah, lalu mohon dengan Allah, mohon pada dia kekuatan untuk istiqamah. Sebab kita ini lemah. Kita boleh istiqamah, cuma kita tak sampai pada keseluruhan. Kita istiqamah, kita solat dalam waktunya, istiqamah insya-Allah. Cuma kita bila tunaikan solat, nak istiqamah, nak pada masuk-masuk ayat, penghayatan ayat, bahkan nak masuk khusyuk, tu sendiri bukannya suatu perkara yang mudah. Sebab khusyuk ni dah sampai peringkat pada zauq dan asyik. Maknanya dia dah tenggelam dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sampai dia tak tahu. Seperti mana ulama kata, kalau seseorang tu solatnya khusyuk, dia tidak kenal siapa di kanan dia, siapa di kiri dia, siapa di depan dia, siapa di belakang dia. Dia tidak kenal dah. Bahkan kalau dia solat seorang-seorang, seolah-olah tidak ada siapa bersama dia. Bahkan dia hanya sekadar menghadap Allah, dan dia tak peduli kat mana dah dia solat, dalam rumah, dalam bilik. Dia tak nampak tu semua. Dia tak memperhatikannya lagi. Tak kenal lah. Seperti mana Aisyah radhiyallahu anha, dia kata Rasulullah apabila dah dengar azan, lalu aku melihat Rasul macam Nabi dah tak kenal kami dah. Mana orang dalam rumah tak kenal. Tak kenal ni makna seolah Rasulullah sedang menyahut seruan Allah Ta'ala, dan sekarang Nabi sudah menghadap Allah, lalu dia tak kenal siapa lah. Seperti mana lah kita sendiri menghadap ke baginda tuanku, kita tak kenal dah ni suami saya, tak kenal dah. Saya kenal ni baginda tuanku je. Betul. Tak kenal orang lain. Dia bawa anak pun dia tak kenal. Biarlah anak tu nak macam mana pun, janji aku menghadap tuanku dulu. Ini sebagai contoh. Dia akan berlaku. Maknanya kepentingan kita ni dah diserahkan ke satu pihak. Gitu. Dia akan berlaku. Ini sebagai contoh. Kan? Jadi kalau kita nak istiqamah dalam solat, mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala bila dia dah beri kekuatan tadi, kita bergerak saja dengan kekuatan tu. Cuma jangan salah guna. Kalau kita pernah mohon kepada Allah kekuatan istiqamah, lalu kita dah dapat, jangan guna kekuatan ni pada selain pada tu dah. Jangan salah guna lah maksud dia. Itu. Sebab ada ayat Quran, wahai orang beriman, jangan kamu berkhianat pada Allah dan Rasul. Makna apa yang Allah dah bagi kat kita, Islam, jangan berkhianat dalam Islam. Iman, jangan berkhianat. Begitu juga amanah-amanah yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita, jangan berkhianat di dalamnya. Begitu kan? Jadi mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon dengan munajat seperti mana satu munajat cinta dan kasih. Cuma oleh kerana yang kita munajat tu Allah seolah-olah tak terucap, sebab kita ni tak mau satu lakonan berlaku. Kadang-kadang seorang lelaki diisytiharkan cinta pada seorang perempuan, mungkin kataan tu satu lakonan saja. Sebab ni orang pertama, ada lagi orang kedua, lepas tu orang ketiga pula, sama juga I love you nya. Begitu. Jadi semua tu satu lakonan saja. Kan? Bila mak dia suruh kahwin, mak kau akan kahwin ni dalam masa setahun ni. Alamak. Lalu malam-malam balinglah dadu, tengok siapa yang naik tu. Dadu tu buat nama A, B, C, A, nama sekian-sekian, baling. Selama setahun, siapa naik nama paling banyak naik, dia dah di isteri dia nanti. Itu tidak ikhlas. Begitu. Sebab yang saya cerita ni, ada kawan saya buat macam tu.
Waktu saya belajar dulu dengan dia senior sikit lah, saya muda lagi kan. Dia kata ni lah makhluk aku, ni makhluk saya, ni makhluk saya, ni makhluk aku. Semua disebut diri dia, akulah, saya lah, begitu. Lepas tu tanya dia, habis macam mana nak kahwin, nak pilih mana? Tak apa, malam-malam baling dadu lah. Dia kata biar berkasih ramai, last sekali pilih satu je kan? Sebab takut satu tak jadi, ada yang lain. Jadi dia tidak ikhlas dalam cintanya tu. Ya. Tak apa, kita kena guna dulu yang beribu tu. Ialah disebut berkasih biar 1000. Apa sini macam ni? Berkawan biar 1000, berkasih biar 1. Tu pasal kena berkawan dulu 1000 tu. Berkasih tu yang dia pilih yang terakhir jadi isteri dia lah tu. Oh, sepatutnya bahasa tu pun, perumpamaan tu kurang tepat lah. Kalau saya sendiri berkasih biar 1000 kan? Sebab semua orang yang kita kenal dalam Islam diperintah berkasih dengan dia, berkasih sayang dengan dia. Itu pun nama sahabat. Kalau sekadar satu ni kawan dulu tapi dah pisah dah, tak ada hubungan, tak. Dia bila nama sahabat, dia sampai berkasih sayang. Berkawan, tak ada haknya, ada haknya. Yang Kak punya sayang cinta ni dah dalam sangat. Cuma sayang tu kena ada atas semua kawan yang kita kawan dengan dia, kan? Taklah kalau berdua-dua payah juga. Kawan juga kan. Kalau nak kita senang nak kawan, nak kata sibuk banyak kan, senang. Bercinta. Bercinta lah. Tak, sebenarnya beginilah yang saya sebut ni adalah bahasa atas Islam ni sendiri. Maknanya bila kita berkawan dengan siapa sekalipun, termasuk orang kafir, biar cinta sayang ada dalamnya. Baru dia tahu maknanya orang ni kawan dengan dia dengan ada, orang kata serius lah berkawan, ada sayang dia. Cuma bukanlah maksudnya bersayang ni nak sampai peringkat nak jadikan dia suami dia, isteri dia. Bukan sampai begitu maksud saya. Ya. Itu dah lari fitrah. Lari fitrah itu bukan kasih sayang. Kalau Nabi Lot tu, dia suka sejenis, bukan cinta sejenis, bukan. Syahwat dia lari daripada fitrah tu saja. Dia bukan cinta. Sebab ayat Quran tidak disebut mahabbah atas kaum Lut, cuma disebut syahwatan. Syahwat dia. Begitu. Dia tak cakap salah satu caranya nak mencintai Allah dan menajat kan. Ya. Menajat tu macam bercakap Allah, kan. Sebagai doa adalah kan. Kita boleh anggap menajat tu sebagai doa kan. Ya, ya. Kadang-kadang setiap dalam amalan kita, contohnya macam setiap solat tu, solat istirahat ke, solat hajat ke, solat apa-apa lah, dia ada doa-doa yang tertentu khas kan. Dan di samping itu juga kadang-kadang kita juga ada amalan yang orang-orang ulama ada susun doa dengan bahasa yang cukup indah. Jadi kadang-kadang kita mana yang sebenarnya mana kita amal begini. Kalau sekiranya kita sendiri nak diri kita, lalu kita tak boleh nak guna tu semua, melainkan semua tu sebagai cara-cara yang mengajar kita kaedah saja. Cuma bila kita munajat, kembali munajat kita, apa yang kita nak cakap dengan Allah. Jangan kita macam satu teks, macam satu dialog kita susun, cakap dialog, cakap. Sebab Allah tak memerlukan yang tu. Sebab dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi sebut, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bukan dia mengistijakan doa seseorang apabila dia berdialog dengan dialog bersyair-syair, ikut syair orang ni, syair orang ni. Tak. Mustajab doa seseorang tu hati dia memang dia bercakap dengan Allah, tak ada kaitan langsung apa-apa pun. Lalu ulama-ulama kita yang menulis tu cuma dia mengajar, ini salah satu cara
Cuma jangan keluar pada kaedah ni saja. Sebab dikhawatiri kita mohon kepada Allah, bercakap dengan Allah, khawatir macam cakap dengan makhluk. Itu tak boleh. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala bila kita bercakap, kita tidak boleh bercakap dengan Allah macam kita bercakap sesama kita. Sama juga ayat Quran, jangan kamu panggil Nabi kamu macam kamu panggil sesama kamu. Begitu juga Rasulullah ataupun para sahabat bila bercakap dengan Rasulullah, ya Rasulullah, boleh tak aku bertanya? Dia tak boleh orang kata, ya Rasul, nak tanya boleh tak? Dia bukan begitu. Jadi begitu juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh berdialog seperti mana dialog manusia. Bahkan kalau sekiranya orang tu orang Arab sekalipun, dia berdoa macam dialog orang Arab biasa, kan, macam cakap dialog biasa sama, batal solat dia, walaupun dia sedang doa kepada Allah. Itu pasal menunjukkan bahawasanya teks-teks atau apa yang disusun oleh ulama tadi untuk kita lihat ni salah satu contoh bagaimana seseorang munajat kepada Allah, bahasa-bahasa dia tu. Ilahi, ya ilahi, wahai Tuhanku. Gitu. Ya Rabbi, wahai Tuhanku. Ilahi pun Tuhanku juga. Jadi bahasa-bahasa tadi, dia tak bahasakan seperti mana dia menyebut atas kekasih dia. Dia mesti berlainan juga. Gitu, mesti berlainan juga. Kalau disebut kekasih dia, tak ada nak sampai seolah-olah alam ni dia punya. Tak ada. Hanya engkau saja yang aku sembah dan aku puja. Tak ada nak sampai begitu. Tak ada, kan? Cuma lagu Melayu adalah puja-puja tu. Jadi maknanya munajat tu tak salah dengan sebab kita ada macam doa mikir, doa hadis. Ya. Itu khas tu Rasul punya. Jadi kita amalkan itu. Tapi bila Ustaz kata munajat, maknanya lebih baik kita sendiri bercakap bahasa kita sendiri. Ya, betul. Maknanya di samping kita tidak tinggalkan apa yang Nabi baca, yang Nabi ajar. Itu sebahagian pada ada fadilatnya lah. Itu satu sunnah. Cuma bila kita sebut munajat kita kepada Allah, kita nak kata kita ni kurang ke apa ke, lalu kita luahkan terus. Sebab gini, sebab sepatutnya kepada Allah lah manusia luahkan segala-galanya, bukan kepada makhluk. Sebab makhluk tu sendiri, orang yang dia luahkan masalah kepada dia pun banyak masalah, cuma dia tak cerita saja. Lalu sebenarnya kita lebih besar banyak luahkan kepada Allah apa yang kita hadapi. Sebab semua ujian daripada Allah. Lalu Allah memang sengaja nak kita munajat cakap dengan dia. Dia bagi ujian tu. Kalau kita tak mau, cakap dengan Allah sebab dia mari pada Allah. Macam kekasih tadi lah, hari-hari hantar bunga kat ofis, malulah dia. Bunga besar-besar macam tu lah tu. Nak masuk pintu pun tak muat. Hari-hari kau, pak orang kaya, dia begitu. Nak kita minta maaf dah, jangan terasa. Kalau boleh, jangan hantar bunga ni hari-hari ke ofis. Kan gitu. Dia mesti ada al-isti'na, satu pengecualian yang dia nak hadkan. Orang kata, ya lelaki tu nak luahkan cinta. Begitu. Ya dah ni sebagai contoh. Bunga tu pun orang tak buat hadiah, busuk baunya. Bau dia busuk. Bunga memang paling besar di dunia, tapi busuk di dunia juga. Dekat kat Sabah Sarawak je. Tak pernah tengok gambar je lah. Ini contoh je lah. Doa yang dalam istiqamah ni, Ustaz Pak ambil, ya Allah, doa yang Rasulullah memang. Tak, ni doa saya. Contoh. Tak semestinya ikut yang saya punya. Cuma cara olahan ayat tu jangan lari lah. Jangan kita seperti olahan ayat seperti mana kita sesama kita cakap sesama kita, kan gitu. Itu yang perbezaan. Seperti mana Rasulullah bila bercakap, lepas tu Nabi baca Quran, mesti ada bezanya cara Rasulullah bercakap dan membaca Quran, agar sahabat pun tahu ni Rasulullah baca tadi tu Quran sebab lain nada dia. Kalau Nabi tak ada nada-nada, ni sabdaan Rasul. Begitu, kan? Dia bezakan kaedah dia. Sebab kita baca Quran ni sebahagian pada munajat.
Kadang-kadang kita dah tak tahu apa yang kita nak cakap dengan Allah, cakap dengan hati. Lidah ni tak terucap. Macam orang cerita juga, macam mana hati dia cakap I love you, I love you, I love you. Lidah ni tak terucap. Kan tak cakap pula kan dia ingat aku tak cintakan dia. Yang perempuan ni pula dia kata, aku pun nak cakap takut dia pula sekadar kawan dengan aku. Ni dialog drama dah ni semua kan. Lalu akhirnya Nabi kata, kalau kamu dah suka dia, pergilah cakap, saya suka kamu lah. Lalu kalau betul dia pun suka kita, dia akan cakap, saya pun suka kamu. Cuma kalau sekiranya dia cakap saya suka kamu, kemudian dia pun jawab suka yang macam mana? Suka yang macam mana? Suka nak kahwin lah. Bukan. Kadang-kadang suka ni sekadar suka berkawan je. Suka berkawan, cuma tak ada yang sampai orang kata nak dalam kecintaan tu. Sebab Rasulullah bila bertemu sahabat, inni uhibbuka, sesungguhnya aku mencintaimu ya Mu'az. Lepas tu Mu'az pun jawab, aku pun mencintaimu ya Rasul. Lepas tu Rasulullah pegang tangan Mu'az. Begitu. Jadi kecintaan Rasulullah pun, Nabi bila berjalan dengan perempuan, satu grup perempuan, betul tu Nabi nak cakap lah. Lepas tu Nabi tahu, sesungguhnya bersaksilah kamu, aku mencintai kamu semua. Lepas tu perempuan dia kata, ya Rasulullah, kami pun mencintaimu. Gitu. Tu saya sebut tadi, berkawan biar, bercinta biar 1000 kan. Cinta, kasih sayang, biar yang semua sekali. Takkan seorang tu dapat. Itu kan. Berkasih seorang je. Untung yang seorang yang 1000 tadi tak untung. Mana bila berkawan dengan kasih sayang dah, seperti mana Rasulullah dengan para sahabat dah. Kalau kita berkawan ni biar sampai kawan kita ni mengingati kita, mendoakan kita bila kita dah tak ada. Biar seolah-olah sampai peringkat kawan ni dia dah menemui seorang kawan yang bila dia sakit, dia tengok muka kawan ni hilang sakit. Hari ni terbalik, tengok kawan makin sakit, kau pergilah. Kau pergilah, buat aku lagi tambah sakit. Yalah, kawan tu pergi ambil power dia. Memanglah gitu. Jadi biar kawan sampai macam tu lah. Maknanya kita